Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa mustafahu min khirati khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Uhayyukum jami'an bi tahiyatil Islam wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kini anda sedang mengikuti program Indahnya Ramadan di channel Akademi Al-Mukarramah. Jangan lupa subscribe kepada channel YouTube Akademi Al-Mukarramah, like, share dan komen dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi pada episod yang keseterusnya dan insya-Allah pada hari ini kita akan bincangkan sebanyak sedikit tentang hukum berbekam dan muntah ketika berpuasa. Jadi sebelum kita nak masuk kepada hadis yang bercerita tentang hukum dia, kita sebutkan dulu ataupun kita perkenalkan sebanyak sedikit apakah itu berbekam dan bagaimanakah keadaannya dibuat, yang sebanyak sedikit berbeza. Sebab dia ada beberapa kaedah, beberapa cara. Kita cerita daripada kaedah yang terdahulu sampailah ke kaedah yang moden zaman sekarang kita ni. Jadi apakah itu berbekam? Berbekam ni kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai cupping. Dan ini dibuat oleh, kalau di negara barat mungkin dibuat oleh orang-orang sukan, tetapi ianya sebenarnya pun dibuat sejak zaman dahulu kala lagi, sejak min ayyam Rasulullah, daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Jadi bagaimana bekam itu dibuat? Dia ada bekam yang kita panggil bekam angin dan satu lagi bekam darah. Bekam angin bila digunakan, beberapa kaedah, ada yang guna zaman dulu punya, dia bakar kain sikit ataupun kertas, dia letak dekat belakang, kemudian ditutup dengan cawan, di mana dia akan buat satu sedotan ke atas kulit kita, kemudian dia akan sedut dan kumpulkan darah di kawasan situlah. Jadi kaedah yang berbekam umumnya yang kita kenali adalah dengan kita potong sikit ataupun toreh, ataupun ada setengah tu dibuat pakai jarum untuk nak keluarkan darah, nak cuci darah kita ataupun kita nak bagi sihat. Jadi kaedah perubatan jugalah berbekam ni. Jadi kita sebutkan hadis yang menceritakan tentang hukum dia dahulu. Hadis yang pertama, an Shaddad bin Aus anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil Baqi' وهو يحتجم وهو آخذ بيدي ل18 خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Abu Dawud, dan maksudnya sesungguhnya daripada Shaddad bin Aus, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada seseorang lelaki di Al-Baqi'. Al-Baqi' ini nama kawasan lah. Wa huwa yahtajim, dan sedang lelaki itu sedang berbekam. Wa huwa akhidhun biyadi, sedangkan Rasulullah membawa tanganku. Maksudnya Rasulullah tengah bawa Shaddad bin Aus tadi. Li 18 khalat min Ramadan. Jadi di sini dalam hadis dia sebut juga, kata bila berlakunya perkara ini, dia kata pada 18 Ramadan. Jadi 18 Ramadan Rasulullah pergi ke kawasan Baqi', nampak seorang lelaki yang sedang berbekam. Masa tu bersama dengan Rasulullah adalah Shaddad bin Aus. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afṭara al-hajimu wal mahjum. Telah berbuka al-hajim, orang yang membuat bekam, wal mahjum, dan orang yang berbekam itu. Jadi dekat sini jatuh kepada dua kumpulan. Dalam hadis ini jatuh kepada dua kumpulan. Yang membuat bekam itu pun kira batal, dan yang dibekam itu pun dikira batal. Kerana apa? Kita sebut dulu tentang orang yang berbekam dalam hadis ini dulu, konteks hadis ini. Dalam konteks hadis ini dia kata orang yang berbekam itu jadi batal puasa sebab dia melemahkan badan dia bila keluar darah daripada badan dia. Contoh kalau kita tengok kalau orang pergi derma darah sekalipun, biasanya lepas derma darah dia akan jadi lemah sikit badan dia. Ada setengah tempat bila lepas pada derma darah dia bagi biskut ke, dia bagi gula-gula ke untuk nak naikkan balik darah dia. Sebab apa? Sebab biasa lepas orang dah derma darah ni dia lemah sikit badan dia. Jadi begitu juga keadaannya kalau orang yang dah berbekam, bila keluar darah yang mungkin banyak daripada badannya, boleh menyebabkan badan dia jadi lemah. Adapun al-hajim, orang yang membuat bekam tadi tu, kenapa dia jadi batal? Sebab zaman dulu sebenarnya kaedah berbekam ni, dia bila tak ada kaedah yang cupping untuk nak pakai cawan yang khusus untuk nak sedut tadi tu,
dia ada kaedah yang berbekam, dia sedut menggunakan mulut dia. Jadi bila disedut dengan mulut dia, sedut darah tadi menggunakan mulut, boleh jadi nak termasuk mulut tadi itu sampai ke rongga belah dalam yang boleh nak membatalkan puasanya. Jadi dalam konteks hadis yang pertama yang kita sebutkan di sini, kata di mana Rasulullah SAW bersabda, telah berbuka orang yang membuat bekam dan orang yang dibekam, maksudnya dua-duanya batal puasanya. Okey. Itu daripada satu sudut. Ada sebuah lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas di mana ia berbunyi, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaim. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbekam dalam keadaan dia berihram dan berbekam juga dalam keadaan dia berpuasa. Jadi daripada zahir makna hadis yang kita boleh fahamkan di sini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam pada ketika yang berbeza. Jadi bukan maksud dia berpuasa dalam keadaan berihram. Dua keadaan ini adalah dua keadaan yang berbeza, tapi Rasulullah pernah berbekam ketika dia dalam ihram dan pada masa sama juga Rasulullah pernah berbekam ketika dalam keadaan berpuasa. Bermakna boleh nak berbekam ketika dalam keadaan puasa. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Jadi di sini kita jumpa macam ada pertembungan sikit antara hadis ini. Ada pertembungan antara hadis yang pertama dengan yang kedua, di mana yang pertama mengatakan bahawa orang yang berpuasa tapi dia buat bekam ni, sama ada yang membuat bekam ataupun yang dibuat bekam padanya tu batal puasa. Kemudian hadis yang kedua ni menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berbekam dalam keadaan baginda berpuasa. Jadi macam mana hukum dia? Di sini pecah kalau ikut pendapat mazhab fiqh, kita katakan ada pendapat jumhur dengan ada pendapat mazhab yang asing. Contoh kita sebut dulu pendapat yang asing ni lah, pendapat mazhab Hambali. Mazhab Hambali ni dia sahaja dalam isu ni dia kata sesiapa yang berbekam maka terbatallah puasanya. Kerana apa? Kerana diambil dengan hadis yang pertama tadi tu. Kata aftara al-hajim wal mahjum, telah berbuka orang yang buat bekam dan juga orang yang dibekam. Itu sebab dia berpandukan dengan hadis yang pertama tadi. Adapun qaul jumhur, kata-kata yang majoriti madhab, iaitu madhab Hanafi, madhab Maliki dan madhab Syafi'i, mereka berpendapat bahawa orang yang berbekam ini tidak terbatal puasanya, akan tetapi perbuatan itu adalah makruh. Dia berdalilkan dengan hadis yang kedua. Dan ada juga yang kata hadis yang pertama tadi, yang mana Rasulullah kata telah berbuka orang yang berbekam dan orang yang dibekam tadi itu, hadisnya sama ada mansukh, iaitu dimansuhkan, ataupun hadis itu muawwal, ditakwilkan dengan makna boleh jadi nak berbuka. Jadi orang yang berbekam dan orang yang dibekam. Jadi bukanlah bermakna kata mereka ini batal terus puasa mereka, tapi boleh jadi nak membatalkan puasa bila mereka berbuat sedemikian. Itu takwil mereka lah. Jadi kita ambil dengan qaul jumhur pun boleh. Jadi barang siapa berpegang dengan qaul jumhur, maksud pendapat yang majoriti ulama, majoriti mazhab fiqh, mereka boleh nak berbekam, tapi perkara itu adalah makruh. Boleh nak berbekam ketika puasa tapi jadi makruh. Antara sebab jadi makruh adalah kerana dia boleh membawa kepada kelemahan badan. Pernah saya sendiri menyaksikan orang yang berbekam, bila ada bahagian yang tertentu dia bekam dekat badan dia, boleh menyebabkan dia pingsan. Pingsan ini pun boleh bawa kepada batal puasa. Jadi oleh kerana itu ia dianggap sebagai makruh, dan oleh kerana itu juga seeloknya kalaulah kita nak berbekam sekalipun dalam bulan Ramadan, seeloknya kita tangguhkan sehingga ke waktu berbuka. Jadi selepas pada berbuka itu kalau nak berbekam, insya-Allah tak ada masalah. Cuma waktu berpuasa, waktu siang nahar Ramadan, pada siang waktu Ramadan, ianya adalah makruh mengikut pendapat jumhur, ataupun tak dibenarkan sekalipun mengikut pendapat mazhab Hambali. Itu adalah hukum untuk orang yang berbekam ketika berpuasa. Bab yang kedua ataupun tajuk yang kedua kita nak cerita adalah hukum orang yang muntah ketika berpuasa. Kita tengok dulu hadis apa yang disebut, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada' wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang mengatasinya muntah sedangkan dia berpuasa, maka tidaklah ke atasnya qada', menggantikannya.
Adapun sekiranya dia memuntahkan ataupun dia buat bagi muntah, falyaqdi, maka kat atasnya kena qada, kena gantikan. Jadi mafhum dalam hadis ini cukup jelas. Umumnya apakah itu muntah? Muntah ni semua yang keluar semula daripada mulut kita lah, daripada jenis makanan. Dalam hadis ni menggunakan lafaz dhara'ahu dengan makna ghalabahu, maksudnya telah mengatasinya muntah. Maksud orang yang mengatasinya muntah, maksudnya dia tak boleh nak lawan. Kita kadang-kadang tengok kalau orang yang nak muntah ni, kalau yang bukan dengan sengaja, maksudnya dia nak muntah ni, dia tiba-tiba dia boleh nak terkeluar, maksudnya dia tak boleh nak tahan sekalipun, dia boleh nak keluar terus, kan? Jadi barang siapa yang mengatasinya muntah, maksudnya dia tak boleh nak lawan, dia tiba-tiba nak keluar muntahnya, maka dia tak perlu nak qada puasa dia, tak ada masalah. Adapun sekiranya dia buat nak muntah, buat nak muntah ni ada pelbagai cara. Ada setengah orang yang buat muntah dengan dia juluk jari dalam mulut. Ada yang setengah tu dengan dia sengaja bau-bauan yang boleh nak membawa kepada dia muntah, bau-bauan yang busuk dan sebagainya. Jadi apa segala bentuk sekalipun yang kita buat yang boleh nak menyebabkan jadi muntah, kalau kita sengaja buat, maka menganggap kita sengaja nak membatalkan puasa kita, dan kita kena qada semula. Jadi kita kena elak daripada nak boleh buat jadi muntah. Kadang kita kena berhati-hati dalam keadaan kita bergosok gigi dan sebagainya. Kalau dalam keadaan puasa tu boleh nak menyebabkan kita muntah balik keluar. Jadi bila muntah itu dengan sengaja lah, maksudnya contohnya, maka dia boleh nak kena qada semula kerana batal puasa dia. Jadi insya-Allah itu saja khulasah yang kita bincangkan di sini untuk episod kali ini. Jadi di mana yang pertama tadi tentang hukum orang yang berbekam, ada dua pendapat, ada khilaf ulama. Kita boleh nak cenderung ke arah yang kata boleh tapi makruh, ataupun yang kata tak boleh langsung. Itu ikut kita punya kecenderungan masing-masing, kerana dua-dua berpandukan dalil yang tersendiri. Adapun dalam bab muntah ketika berpuasa, kalaulah dia muntah dengan tak sengaja, maksudnya bukan dengan dia buat-buat, bukan dengan dia paksa diri dia untuk nak muntah, maka itu tak ada masalah, tak perlu nak qada puasa dia, boleh teruskan puasa. Adapun kalau dia buat-buat nak muntah, ataupun dia sengaja cari jalan supaya boleh nak memuntahkan diri dia, ataupun boleh nak menyebabkan dia muntah, maka yang tu dia kena qada semula. Jadi sampai sini saja dulu untuk episod kali ini. Kita jumpa pada episod yang akan datang insya-Allah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.